Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ni kita nak bincang jawapan untuk tajuk ketupatan ni. Okey, soalan nombor 1, awak kena masukkan semua objek-objek ni di dalam air. Okey, ambil air dan isikan dalam besen dan masukkan semua objek-objek ni dalam air dan catat yang manakah yang timbul dan yang manakah yang tenggelam. Jadi lepas buat eksperimen, didapati yang timbul adalah ketulan, ais, okey, buah lemon, kemudian apa lagi ya? Kayu aiskrim. Okey, kayu aiskrim. Okey, kayu aiskrim. Sekejap Kayu aiskrim. Pensel. Bola pingpong. Okey, dan lilin. Kemudian objek yang tenggelam pula ialah gunting, skru, ubi kentang. Okey, ubi kentang, klip kertas, susu pekat dan kunci. Okey. Mengapakah objek boleh timbul dan tenggelam? Okey, objek boleh timbul dan tenggelam kerana ketumpatan. Okey, ketumpatan setiap objek adalah berbeza. Jadi setiap objek tu mempunyai ketumpatan yang berbeza. Sebab itulah ada yang timbul, ada yang tenggelam. Okey, berikan satu contoh objek lain yang timbul dan objek lain yang tenggelam. Okey, apa lagi yang boleh timbul? Apa lagi yang boleh tenggelam? Okey, awak boleh bagi tahu objek yang timbul ialah buah limau. Boleh juga. Kemudian objek yang tenggelam mestilah buat daripada besi lah. Okey, boleh juga buat pembaris besi. Yang ini objek yang timbul ni boleh juga buat pembaris plastik ke. Okey, ikutlah. Awak fikir yang mana yang timbul. Okey, yang mana yang tenggelam. Okey, kemudian soalan yang ini suruh isi tempat kosong saja daripada jawapan yang telah diberi. Buah apple. Okey, awak nampak kat sini buah apple ni dia timbul. Okey, jadi buah apple timbul di permukaan air kerana buah apple kalau dia timbul maksudnya dia kurang tumpat. Maksudnya dia kurang tumpat daripada air. Okey. Setiap objek yang tenggelam maksudnya dia lebih tumpat daripada air. Jadi batu tenggelam di dalam air kerana batu lebih tumpat daripada air. Kemudian minyak masak pula. Minyak masak tengok ni dia duduk di atas air. Maksudnya dia terapung di atas air. Jadi minyak masak timbul di permukaan air kerana minyak masak kurang tumpat daripada air. Kena ingat setiap objek yang timbul maksudnya dia kurang tumpat daripada air. Setiap objek yang tenggelam dia adalah lebih tumpat daripada air. Okey.
So, yang ni pula Aisyah menjalankan penyiasatan untuk mengkaji perbezaan ketupatan antara buah P dan buah Q. Okey, kalau daripada gambar rajah ni kita nampak buah P timbul, buah Q tenggelam. Okey, jadi dia tanya kenapa buah P tidak tenggelam di dalam air. Jadi, kita boleh kaitkan dengan ketupatan kerana buah P kurang tumpat daripada air. Okey, bandingkan ketupatan antara buah P dan buah Q. Okey, buah P kurang tumpat daripada buah Q. Okey. Sorry. Buat huruf besar pula dah. Buah Q. Okey. Sebab dia suruh bandingkan dengan buah Q. Buah P kurang tumpat daripada air dan juga buah P kurang tumpat daripada buah Q. Kalau bandingkan. Okey, susunkan buah P, Q dan air mengikut urutan ketumpatan secara menaik. Maksudnya, ketumpatan yang paling rendah ke ketumpatan yang paling tinggi. Okey? Jadi, kalau sini mestilah yang kurang tumpat. Yang kurang tumpat ialah B. Kalau sebab dia kata menaik. Menaik mesti mula dengan yang kurang tumpat kepada yang lebih tumpat. So, inilah jawapannya. Berikan contoh buah P dan buah Q di dalam petak di bawah. Jadi, kita boleh bagi buah awak nak bagi buah apa-apa pun tak apa. Tapi yang ni jawapan cikgu. Awak boleh je bagi buah selain daripada jawapan cikgu ni. Asalkan selepas awak buat eksperimen, betul. Dia nampak macam tu. Okey. Yang ni adalah contoh buah yang tenggelam dan buah yang timbul. Okey, yang timbul buah limau, buah anggur dia tenggelam. Okey, kemudian banding beza ketumpatan. Okey, kat sini ada perbezaan ketumpatan setiap objek. Okey, nyatakan pemerhatian kamu terhadap gabus. Okey, bila dia tanya pemerhatian, maksudnya dia minta awak. Sekejap ya, cikgu highlight sikit. Highlight. Macam mana? Sekejap. Okey. Yang ni dia nak suruh kita tunjukkan rajah di bawah menunjukkan perbandingan ketumpatan beberapa jenis objek dan cecair. Okey. So, kita tengok dekat sini ada cecair minyak, air dengan sirap. Sirap ni maksudnya dia dah ada air gula. Okey. So, dekat sini dia letak buah anggur, blok mainan dan juga gabus. Nyatakan pemerhatian kamu terhadap gabus saja. Bukannya benda lain. Terhadap gabus. Gabus duduk di kawasan, dia duduk atas daripada minyak. Maksudnya dia timbul. Dia, ni ada lapisan minyak. Tapi gabus ni dia timbul di atas permukaan minyak. Jadi apa pemerhatian dia? Okay. So pemerhatian dia. Okay. So pemerhatian dia ialah gabus. Kita nak cakap apa? Gabus. Kenapa dia keluar? Ini. Okey, gabus. Sekejap ya. Okey, pemerhatian terhadap gabus iaitu gabus. Ya, cikgu tulis. Gabus kurang tumpat
daripada minyak. Sebab dia suruh bandingkan gabus. Sebab gabus ni duduk di atas minyak. Jadi inilah jawapannya. Gabus kurang tumpat daripada minyak. Apakah inference kamu terhadap okey, bukan minyak je Gabus ni dia kurang tumpat daripada semua cecair yang ada ni. Okey, jadi kita tambah lagi daripada minyak, air dan sirap. Okey. Sebab dia yang duduk paling atas sekali. Okey, maksudnya dia yang paling timbul sekali. Apakah inference kamu terhadap gabus? Okey. Okey, sorry. Sepatutnya bukan kurang tumpat ni. Gabus timbul. Okey. Gabus timbul. Bukan kurang tumpat Yang ini pemerhatian. Okey, timbul di atas permukaan minyak. Okey, itu jawapan dia. Gabus timbul di atas permukaan minyak. Okey. Jadi apakah inference? Inference dia barulah kita cerita pasal tumpat dan kurang tumpat. Gabus paling kurang tumpat. Okey. Gabus paling kurang tumpat gabus paling kurang tumpat daripada minyak, air dan sirap. Jadi gabus ni yang paling kurang tumpat sekali. Okey? Gabus paling kurang tumpat daripada minyak, air dan sirap. Okey, gabus timbul di atas permukaan minyak. Tu dia punya pemerhatian. Okey. Sekiranya kunci dimasukkan ke dalam bikar, ramalkan kedudukan kunci yang betul dengan menandakan X pada raja di atas. Okey, agak-agaknya kalau kunci dimasukkan ke dalam bikar ni, kunci duduk kat mana? Okey, sepatutnya kunci duduk di sinilah. Okey, dekat sini kunci. Kunci duduk kat bawah sekali. Okey. Kalau boleh buat dekat bawah, dekat dasar ni. Dia duduk dekat dasar. Okey, kunci dia duduk dekat dasar bikar. Berikan inference kamu bagi jawapan di atas. Kerana kunci paling tumpat. Kerana kunci paling tumpat daripada minyak, air dan sirap. Dan air sirap. Okey. Jadi kunci yang paling tumpat daripada minyak, air dan sirap. Objek dan cecair. Okey, dia suruh lengkapkan ayat di bawah. Objek dan cecair daripada air akan timbul di permukaan air. Okey, objek dan cecair. Okey, objek dan cecair yang kurang tumpat akan timbul di permukaan air. Okey. Yang mana timbul tu daripada, maksudnya yang duduk di atas daripada air, maksudnya dia timbul. Dan dia adalah kurang tumpat. Okey, objek dan cecair yang duduk di bawah air biasa ni, okey, air biasa yang ini, okey, yang duduk di bawah air ni, dia lebih tumpat daripada air. Maksudnya, air sirap dan buah anggur ni, dia lebih tumpat daripada air. Okey, objek dan cecair yang lebih tumpat
daripada air akan tenggelam dalam air. Kita tengok balik yang ini. So, maksudnya gabus ni dia paling kurang tumpat. Paling kurang tumpat daripada minyak, air, sirap dan juga blok mainan buah anggur. Blok mainan dia lebih tumpat daripada air dan air sirap. Okey. Buah anggur dia lebih tumpat daripada air sirap tapi kurang tumpat daripada air dan minyak. Blok mainan lebih tumpat daripada minyak tapi kurang tumpat daripada air dan sirap. Macam itulah dia punya yang sebenarnya. Okey. So, yang ini pula aplikasi ketumpatan. Okey, cikgu kena tutup dulu. Okey. Aisyah telah memasukkan bola pingpong ke dalam akuarium. Okey. Bola pingpong ini tidak tenggelam dalam air. Mengapa bola pingpong timbul di permukaan air? Cikgu dah bagi tahu. Objek yang timbul maksudnya dia kurang tumpat. Jadi kerana bola pingpong kurang tumpat daripada air. Cadangkan satu bahan yang akan tenggelam jika dimasukkan ke dalam akuarium Aisyah. Mengapa? Okey. Selalunya kalau kita masuk dalam akuarium, kita masukkan apa? Kita masukkan bahan hiasan ataupun cangkerang. Cangkerang-cangkerang kan? Okey. Bahan hiasan atau cangkerang. Cangkerang laut dia akan tenggelam. Okey, kenapa? Okey, kerana cangkerang laut dan bahan hiasan akuarium lebih tumpat daripada air. Okey. Perhatikan gambar dan lengkapkan ayat di bawah. Pelampung keselamatan dapat menyelamatkan nyawa kerana ia kerana pelampung. Okey, kerana pelampung kurang tumpat daripada air. Okey. Air menjadi lebih tumpat. Okey, yang ini ialah eksperimen di mana Lee menjalankan aktiviti A dan B. Macam mana dia, okey, dia masukkan apa ni? Telur kot. Okey, dia masukkan telur. Air dan telur dan telur tu tenggelam. Kemudian dia masukkan garam. Tengok, bila dia kacau-kacau, tengok telur tu dah terapung ataupun timbul. Perhatikan aktiviti A bandingkan ketumpatan air dengan telur. Okey, yang ini aktiviti A ni telur masih telur lebih tumpat daripada air. Sebab itulah telur tu tenggelam. Yang mana lebih tumpat dia akan tenggelam. Okey, mengapa telur timbul? Okey, telur timbul kerana telur kurang tumpat daripada air. Bukan air biasa, air garam. Sebab dah ditambah dengan garam. Bila dah ditambah dengan garam, air ni dah jadi air garam. Lepas air ni dah bertukar menjadi air garam, telur ni pun timbul. Tu bermaksud telur ni kurang tumpat daripada air garam. Tapi air biasa dia lebih tumpat. Okey, bagaimana air boleh menjadi lebih tumpat? Dengan
Okey. Dengan menambahkan garam atau gula. Okey. Ke dalam air dan larut. Okey, dan larutkannya di dalam air. Okey. Okey, ataupun awak boleh buat dengan menjadikan air biasa tu sebagai larutan garam ataupun larutan gula. Ataupun melarutkan garam dan gula di dalam air. Pun boleh. Ayat macam tu pun boleh. Ataupun melarutkan garam atau gula di dalam air. Pun boleh. Tandakan right pada bahan yang boleh menjadikan air lebih tumpat. Jadi dekat sini yang kita boleh jadikan air lebih tumpat ialah kalau kita masukkan garam ataupun gula. Okey? Menjadikan air tu lebih tumpat. Okey? So jawapan dia yang inilah. Cikgu pakai pensel lah. Okey, cikgu pakai pensel. Okey, so gula dan susu pekat. Okey, susu pekat kalau kita sebab susu pekat ni boleh larut dalam air. Okey. Jadi bila susu pekat kita larutkan dalam air dia akan jadi manis dan menjadikan ada gula lah dalam dia. Jadi dia akan menjadikan air tu lebih tumpat. Gula dan susu pekat. Minyak dan pasir tak boleh. Okey, sekian dulu perkongsian cikgu untuk jawapan ketumpatan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.